Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung dengan subunit yang ke-6, 4.2.1, menukar unit masa melibatkan pecahan bagi abad dan tahun. Sebelum kita mulakan dengan soalan pertama, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 132. Tukarkan 9/10 abad kepada tahun. Kamu tulis 9/10 abad terlebih dahulu. 1 abad bersamaan 100 tahun. Jadi kalau nak tukar 9/10 abad, kamu perlu darabkan dengan 100 tahun. Seperti ini. 9/10 darab 100 tahun. Sekarang kita boleh buat aktiviti pemansuhan. Okey, kalau kamu lihat pada 10 ada satu sifar, pada 100 pun ada sifar. Okey, kamu potong satu sifar pada 10 dan satu sifar pada 100. Jadi kamu lihat dekat bawah ni sudah tinggal angka 1. Bila penyebut jadi 1, kita boleh darab pengangka sahaja, iaitu 9 darab 10 tahun. Jadi, kamu boleh congak sahaja 10 darab 9 ialah 90 tahun. 9/10 abad bersamaan 90 tahun. Kedua, tukarkan 1/5 abad kepada tahun. Jadi, kita tulis dulu pecahan abad ni. Okey, 1 abad ialah 100 tahun. Jadi, kalau 1/5 abad, okey, kamu perlu darabkan dengan 100 seperti ini. Sekarang, mari kita selesaikan pecahan ini menggunakan kaedah pemansuhan. Okey, kamu lihat angka 5 dan angka 10 terlebih dahulu. Okey, kita boleh mansuhkan menggunakan sifar 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 kamu dapat 2. Okey. Sifar bahagi 5 kamu akan dapat sifar. Jadi bila penyebut dah tinggal 1, kamu hanya perlu darab pengangka. 1 darab 20 ialah 20. Jadi, pecahan 1/5 abad bersamaan 20 tahun. Ketiga, tukarkan 1/3/5 abad kepada tahun. Jadi, sekarang kita jumpa soalan ni dalam bentuk nombor bercampur. Kamu salin terlebih dahulu 1/3/5 abad. Kemudian kita perlu pecahkan nombor bercampur ini jadi 1 abad tambah 3/5 abad. 1 abad bersamaan 100 tahun. Jadi 1 abad ini kamu tulis sahaja 100 tahun. 3/5 abad bila tukar kepada tahun kamu perlu darab dengan 100 tahun. Okey. Kita gunakan kaedah pemansuhan seperti soalan kedua. 5 dan 10. Okey, 5 dan 10 boleh dimansuhkan. Okey, 10 bahagi 5, 2. Sifar bahagi 5 ialah sifar. Kalau kita semak balik, 5 darab 20 memang dapat 100. Okey. Bila penyebut dah tinggal 1, nanti kita akan darab pengangka sahaja. So, mula-mula kamu salin dulu 100 tahun tambah 3 darab 20. Berapa? Tak perlu cikgu tunjuk bentuk lazim kan? 60 tahun. Sifar darab 3, sifar 2 darab 3, 6. Okey. Sekarang 100 tahun tambah 60 tahun, dia jadi 160 tahun. 1/3/5 abad bersamaan 160 tahun.
Keempat, tukarkan 31 per abad kepada tahun. Kita tulis dulu dalam bentuk nombor bercampur. Kemudian kita pecahkan jadi 3 abad tambah 1/4 abad. 1 abad ialah 100 tahun. Jadi kalau 3 abad bermaksud 300 tahun. Okey, bagaimana boleh dapat 300 tahun ni? Okey, kamu hanya perlu darablah. Abad bila tukar pada tahun kena darab 100. Jadi 100 darab 3. Okey? 100 darab 3 ni ada bentuk lazim dia. Sama juga dengan pecahan 1/4 abad. Okey, kamu perlu darab dengan 100. Jadi 4 dengan 100 ni boleh dimansuhkan. Okey, 4 bahagi 4 dapat 1. Okey, mansuhkan guna sifir 4. 100 kalau bahagi 4, kamu dapat 25. Okey. Kalau kamu tak hafal, ini adalah bentuk lazim bagi 100 bahagi 4. Okey, kamu boleh buatlah conteng kat tepi. Kalau kamu boleh hafal lagi cantik. Okey, sebab 4 darab 25 adalah 100. Ataupun 25 darab 4 ialah 100. Jadi penyebut dah tinggal 1. Kita hanya perlu darab pengangka. Jadi kita tulis dulu 300 tahun tambah 1 darab 25 ialah 25 tahun. Jadi kamu tambah je 300 tambah 25 ialah 325 tahun. 3, 1 per abad bersamaan 325 tahun. Okay, soalan kelima. Tukarkan 27 1/10 abad kepada tahun. Kita tulis terlebih dahulu 27 1/10 abad. Kemudian kita pecahkan ia jadi 27 abad tambah 1/10 abad. 1 abad bersamaan 100 tahun. Kalau nak tukar kepada tahun, ingat kamu perlu darab 100. Sama juga dengan 27 abad ni, kamu perlu darab 100. Dia akan jadi 2700 tahun. Okey. 100 darab 27. Okey, ataupun 27 darab 100. Okey, kamu hanya perlu tengok ada berapa sifar pada 100. Ada 2, kamu terus tulis 2. So, 27 darab 1 ialah 27. Jadi, kamu dapat 2700 tahun. Sama juga 1/10 abad perlu darab 100. Okey, kamu tengok ada sifar kita boleh potong sifar. Okey, potong 1 sifar di bawah ni dan potong 1 sifar di atas. Sifar ni dah tak boleh potong sebab bawah dah tak ada sifar. Jadi kalau kamu tengok bawah ni dah tinggal 1. Bila dah tinggal 1, kita biarkan sahaja, kita boleh terus darab pengangka. 1 darab 10. Okey. Kita salin dulu 2700 tahun tambah 1 darab 10. Dapat 10 tahun. Kamu tambah dua-dua nombor ni akan dapat 2710 tahun. 27 1/10 abad bersamaan 2710 tahun. Okey. Kita teruskan dengan yang keenam. Tukarkan 19/25 abad kepada tahun. Kita tulis dulu pecahan ni. 19/25 abad. Okey. 19/25 abad bila nak tukar tahun perlu darab 100 tahun. Kita boleh mansuhkan juga menggunakan sifir 25. 25 bahagi 25 1. 100 kalau bahagi 25 dapat 4. Okey, kamu boleh buat bentuk lazim dekat tepi. 100 bahagi 25 dapat 4. Sebab 25 darab 4 100. Ingat tak contoh sebelum ni? Okey, 4 darab 25 100. 25 darab 4 100. 100 bahagi 25 dapat 4.
100 bahagi 4 dapat 25. Okey, kamu kena hafal je benda-benda ni. Okey, sekarang penyebut dia dah 1. Jadi kita hanya darab pengangka 19 darab 4. Okey, kamu boleh buat bentuk lazim. 9 darab 4, 36. 1 darab 4, 4. 4 tambah 3, 7. Jadi, dapat 76 tahun. 19 per 25 abad bersamaan 76 tahun. Okey, soalan terakhir. Tukarkan 4, 37 per 50 abad kepada tahun. Okey. Kita salin terlebih dahulu 4, 37 per 50 abad ni dan kita pecahkan dia jadi 4 abad tambah 37 per 50 abad. 4 abad nak tukar pada tahun, kamu perlu darab 100. Jadi 400 tahun. Okey, cikgu tunjukkan bentuk lazim dia. 4 darab 100 dapat 400 tahun. Sama juga 37 per 50 ni perlu darab 100. Ingat, cikgu dah ajar kalau nampak ada sifar dekat bawah, nampak ada sifar dekat atas, kamu boleh potong sifar tu. Okey, potong sifar ni, potong sifar ni. Sifar ni jangan potong sebab bawah dah tak ada sifar. Jadi kita hanya ada 5 dengan 10. 5 dan 10 ni masih boleh dimansuhkan guna sifar 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 kamu akan dapat 2. Okey, dah akhirnya penyebut kita tinggal 1. Hanya darab pengangka 37 darab 2. So, langkah seterusnya kamu salin dulu 400 tahun ni. Tambah 37 darab 2. Kamu boleh buat bentuk lazim seperti ini. Kamu dapat 74 tahun. Jadi tambahkan 400 tambah 74. Jadilah 474 tahun. 4, 37 per 50 abad bersamaan 474 tahun. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu tamatkan video ini, cikgu akan tinggalkan kamu dengan latihan buku teks muka surat 133. Cuba ini soalan 5 iaitu E dan F. Terima kasih semua kerana telah menonton video cikgu hari ini. Kalau kamu rasa video cikgu sangat membantu kamu, kamu boleh tekan butang subscribe, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.